Melaka, sebuah negeri yang menyimpan khazanah berharga sejarah sepanjang 366 tahun era penjajahan negara kita. Keindahan seni bina masjid-masjid tua di bumi Hang Tuah ini menggambit semula sejarah penyebaran tamadun Islam Nusantara dari Asia Tenggara seperti India, China dan Jawa ketika zaman penjajahan Belanda dan Portugis bermula sekitar tahun 1511. Episod ini akan memaparkan kepada anda salah sebuah masjid tertua di Malaysia yang masih teguh berdiri dan telah didaftarkan sebagai Monumen Warisan Kebangsaan di bawah Akta 645, Akta Warisan Kebangsaan 2005. Masjid Kampung Hulu adalah sebuah masjid yang penuh bersejarah dan istimewa. Dibina pada tahun 1728 Masihi bersamaan 1141 Hijrah oleh Datuk Syamsuddin bin Arum, seorang hartawan Cina Muslim yang dilantik oleh Belanda untuk memimpin orang-orang Melayu di Melaka ketika itu. Dalam usianya yang menjangkau 295 tahun, masjid ini masih teguh dan kekal berfungsi sebagai sebuah tempat ibadah serta menjadi tumpuan pelancong tempatan dan serata dunia. Lokasi masjid ini terletak di persimpangan Jalan Kampung Hulu dan Jalan Masjid di tengah-tengah Bandaraya Melaka. Tapak asal Masjid Kampung Hulu ini adalah sebuah perkampungan nelayan yang dihuni oleh orang-orang Melayu yang beragama Islam. Lokasi perkampungan ini berdekatan dengan Sungai Melaka yang menjadi nadi utama dalam aktiviti perhubungan penduduk kampung tersebut. Masjid Kampung Hulu telah didaftarkan sebagai bangunan warisan kebangsaan pada tahun 2009. Antara masjid yang tertua di negeri Melaka selepas Masjid An-Nur di Bukit Peringgit. Masjid Kampung Hulu ni dikatakan dibina pada 1720. Namun dapatan info yang kita ada dan kita perakui ianya dibina pada 1728, iaitu dibina oleh Datuk Arum ataupun dikenali sebagai Harun, iaitu seorang semasa zaman pemerintahan Belanda digelar Kapitan Melayu, Kapitan Cina Muslim yang pertama, iaitu semasa era pemerintahan Belanda. Seorang pemain kapal yang datang daripada negeri Cina, yang mana dia seorang pedagang. Dia bawa berbagai pedagang Melaka datang Melaka. Tiba Melaka tu dia punya kapal pecah lah. Kapal pecah, jadi dia ni dapat Allah selamatkan dengan jatuh pelampung. Masa tu orang kampung tolong. Orang kampung tolong dapat selamatkan dia. Dan yang mana dia pun duduk di kampung tu, kalau tak silap tu kampung Kelebang. Ni cerita mulut ke mulut. Maknanya sampaikan dia dengar suara azan, dia bernyanyi pada orang apa yang kemandang tu. Orang itu azan mengenai semayang. Jadi taufik hidayah sebab Allah punya kuasa dan dapat masuk Islam. Dia meluk Islam pada masa itu. Dan Masjid Kampung Hulu ini kalau dilihat keberadaannya, lokasinya di situ, itu adalah merupakan tapak asal pembinaan masjid tersebut. Kalau ikutkan gambaran dahulu, kawasan ini memang kawasan hujung Bandar Melaka. Sebab itu dah digelar sebagai Masjid Kampung Hulu. Sebab apa, memang di hujung, ada tepi laut, dan dekat dengan laut dan juga laluan berdagang. Masjid Kampung Hulu walaupun diinspirasikan daripada binaan Jawa, namun ianya tidak menggunakan kayu seperti masjid-masjid lama di tanah Jawa. Masjid ini dibina sepenuhnya dengan menggunakan batu dan memiliki seni bina luaran yang jelas memaparkan campuran pengaruh Cina dan Jawa seperti yang tercatat di dalam lipatan sejarah.
Dari bahagian luarannya, kelihatan struktur besar yang menjadi mercu tanda utama sebuah menara berbentuk pagoda dan bumbung masjid yang berlapis berbentuk piramid. Sesiapa sahaja yang melalui di hadapan atau berkunjung ke masjid ini, pintu gerbang utamanya yang unik dan menarik seolah-olah memanggil anda untuk masuk dan menikmati keindahan seni bina serta merasai keselesaan beribadah di dalamnya. Jadi seperti yang kita tahu, untuk reka bentuk masjid, bentuk ataupun latar lantai segi empat sama itu memang sangat sesuai kerana ia mudah untuk baris-baris saf masjid itu dipenuhkan dengan saksama. Jenis bumbung tumpang ataupun bumbung meru ini memang sangat sesuai dengan iklim tropika kita yang panas lembap dan di antara setiap aras atau setiap tingkat itu ada bukaan-bukaannya dan ini membenarkan udara panas yang naik ke atas di dalam bumbung itu untuk keluar dan juga memberikan peluang untuk pencahayaan dan juga untuk memberikan ketinggian yang lebih untuk menaikkan udara panas dari bawah ke atas. 3 tingkat tu yang berpandangan dan berpendapat, makna tingkat pertama perhubungan manusia dengan Allah SWT. Kedua, manusia dengan manusia. Ketiga, perhubungan manusia yang semula jadi. Maknanya perbincangan tentang ibadah dan Islam kan. Yang ketiga tu semula jadi, maknanya kita hiaskan benda masjid ni. Apa jika menarik pada masyarakat Islam, kita hiaskanlah. Dengan pokok dia, dengan hiasan dia. Itu yang ketiga, bawah sekali. Itu yang saya kata tiga pandangan lah. Di zaman dulu memang sering diadakan satu jenis hiasan yang fungsinya adalah untuk menutup bahagian atas bumbung itu supaya tidak ada air hujan yang masuk daripada bahagian atas itu dan ianya telah dijadikan satu hiasan yang bermakna di dalam Islam, yakni dipanggil mahkota atap atau mahkota alam. Mahkota atap ataupun mahkota alam ini juga membawa lambang keesaan Allah, keesaan Tuhan. Menara masjid itu sendiri dia berbentuk pagoda. Dan itu sedikit sebanyak pengaruh daripada pertemuan silang budaya. Kita tahu Melaka terkenal sebagai satu pelabuhan entrepot yang sangat terkenal pada dahulu sehingga dahulu dan menjadi titik pertemuan antara komuniti daripada timur dan barat bertemu untuk berdagang di Melaka. Dan keberadaan menara masjid ini yang berciri dan berornamentasikan pengaruh Cina itu yang menunjukkan keunikannya sehingga ada pada hari ini. Melangkah masuk melalui pintu gerbang utama masjid ini, anda akan melalui sebuah kolah untuk mengambil wuduk yang begitu unik. Berhampiran dengan kawasan ini terdapat sebuah pelantar yang dibina khusus untuk menempatkan sebuah beduk. Beduk ni salah satu petanda pada masyarakat Islam lah. Nak memberitahu. Dulu kalau hari Jumaat pukul 10:30 dah beritahu. Makna jangan leka lah. Kolah ini adalah kolah yang daripada asal. Tujuan utamanya adalah untuk mengambil wuduk. Dan sehingga ke hari ini ada juga jemaah-jemaah ataupun pengunjung yang hadir menggunakan air tersebut untuk mandi dan juga minum. Air yang dengar azan ataupun dengan bacaan Al-Quran sebenarnya mempunyai cas positif ataupun aura positif yang membawa kepada kebaikan ataupun asbab kesembuhan itu sendiri. Selebihnya semua atas izin Allah SWT. Tak mustahil kalau satu hari kalau kita tak wartakan masjid warisan ini di bawah kawasan tapak warisan dunia UNESCO misalnya, keliling masjid itu sendiri esok satu hari kita dah tak nampak dah asal masjid tu. Sebab semua dah kena blok, dah kena dilindung oleh kendak pembangunan. Dibina bangunan bertingkat-tingkat, bertinggi-tinggi, pencakar langit misalnya. Apa yang dilaksanakan oleh kerajaan negeri dan misalnya kerajaan persekutuan misalnya di dalam mewartakan masjid-masjid warisan ini khususnya di bawah tapak warisan dunia UNESCO, sedikit sebanyak kita dapat memanjangkan keberadaan masjid itu sehinggalah ke generasi-generasi yang akan datang untuk kita lihat
masjid warisan beginilah daripada zaman 1700 sehinggalah sekarang keberadaannya.